الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله 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 العظيم بحمده دائما قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واهشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أيها المسلمون والمسلمات أعزني الله وإياكم hadirin muslimin muslimat yang berbahagia yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada pagi ini kita bertemu sekali lagi bagi pertemuan bulanan kita. Alhamdulillah hadirin mati Allah sekalian, meneruskan bacaan doa yang ke-38 dan 39 daripada kitab Hisnul Muslim, lanjutan daripada tajuk yang sama pada pertemuan bulan lalu, masih lagi berkait dengan tajuk doa menghadapi ketakutan, kezaliman, musuh dan penguasa. Antara yang doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah doa berlindung daripada kejahatan musuh, dan ini merupakan antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat, kerana baik di fasa Mekah maupun selepas hijrah, ancaman kepada kaum muslimin ini sentiasa wujud. Di Mekah dengan caranya yang tersendiri, ancaman daripada pihak penguasa Mekah, dan waktu itu kaum muslimin sebagai rakyat, macam mana pun Mekah itu tetap ada pemerintah dia daripada kalangan kelompok musyrikin. Dan sebab itu kita tengok tidak ada kefarduan dan seruan jihad yang Allah Ta'ala turunkan ke atas kaum muslimin atau para sahabat di Mekah. Sebab Islam tidak ada kerajaan pada waktu itu, maka jauh sekali untuk menubuhkan sebuah angkatan bersenjata atau ketenteraan. Walaupun sebahagian sahabat ni mereka memang biasa berperang, ada kemampuan berperang, tetapi Islam tidak ada kerajaan pada waktu itu. Islam, umat Islam, para sahabat adalah rakyat kepada sebuah kerajaan di kota Mekah. Walaupun mereka musyrik, mereka tetap diiktiraf sebagai pemerintah dan penguasa. Mereka melakukan kezaliman, ya, kerana apabila Nabi memulakan kerja dakwah tersebut dan diikuti oleh sebahagian penduduk Mekah, maka bermulalah penentangan daripada golongan musyrikin. Ya, jadi Islam ni sebuah agama yang Nabi SAW dedahkan kepada kita bahawa kita akan mengiktiraf sesuatu yang diiktiraf manusia daripada segi kekuasaan.
Sebab tu dalam kiriman surat Nabi kepada Maharaja Rom pun Nabi namakan atau Nabi panggil dia dengan Ya Azimar Rum, ya, yang bermaksud wahai keagungan Rom. Nabi akui kedudukan itu. Dan sebab itulah sebenarnya banyak perkara-perkara yang Islam tidak bersetuju, tetapi Islam tidak membatalkannya secara orang kata tanpa mengikut rules saja. Contoh dia macam perhambaan. Memang antara tujuan Islam datang ini adalah untuk menghapuskan perhambaan. Tetapi Islam juga tidak orang kata melanggar sistem perhambaan itu, walaupun ketika mana Islam sudah punya kuasa. Baginda tetap memerintahkan pembebasan hamba ini atau menyarankan pembebasan hamba ini tetap berlaku secara mengikut rules dia, sama ada hamba itu sendiri membayar tebusan diri dia kepada tuan dia, ya, dan beberapa kaedah-kaedah yang lain. Okey. Dan itu menunjukkan bahawa sesuatu yang diiktiraf dalam sistem kehidupan manusia, ada beberapa perkara Islam tetap mengiktiraf sistem tersebut. Samalah juga macam kekuasaan yang telah dimiliki oleh kaum kufar. Ya. Tak boleh sewenang-wenangnya, maka kita terus angkat senjata dan membunuh atau memerangi pemerintah tersebut atau penguasa tersebut. Dia ada step-step dia. Ini adalah perkara yang termasuk dalam fiqhul jihad yang perlu difahami oleh umat Islam. Dan salah satu perkara yang perlu diperhatikan ada dua perkara. Yang pertamanya adalah kekuatan menghadapi musuh. Ini satu perkara yang Islam perlu lihat, perlu nilai sebelum melakukan sesuatu tindakan. Yang pertama adalah kekuatan menghadapi musuh, dan yang keduanya adalah ancaman nyawa terhadap rakyat ataupun orang awam. Ini dua perkara yang menjadi elemen penting bagi umat Islam sebelum melakukan sesuatu tindakan. Maka dengan sebab itulah Nabi SAW ajar kepada para sahabat ini supaya minta berlindung kepada Allah daripada kezaliman penguasa ataupun kekuatan mereka-mereka yang memusuhi para sahabat ataupun agama Allah ini. Ini berlaku, hadirin sekalian. Ya. Sebab itulah apa yang perlu kita fahami. Ya. Contohnya dalam konteks peperangan Uhud sebagai contoh. Hasil risikan Rasulullah menunjukkan bahawa kekuatan kaum muslimin tidaklah melebihi kekuatan tentera Quraisy. Walaupun kaum muslimin waktu itu menjadi tuan rumah bagi medan peperangan. Tetapi tuan-tuan boleh lihat apa yang dipilih, tindakan yang dipilih oleh Rasulullah pada peringkat awal adalah untuk bertahan, defensif. Bertahan di kota Madinah. Kenapa Nabi tak nak keluar memerangi angkatan Quraisy dalam perang Uhud pada peringkat awal? Adakah kerana Nabi takut? No, bukan. Sebab hari ini dia ada hukuman di kalangan umat Islam. Bila tak nak berperang je, dia declare takut terus. Saya bukanlah mazhab yang mudah. Saya tidak mengambil pendekatan sebahagian orang yang mudah untuk menyalahkan sesama kaum muslimin, atau menyalahkan sesama negara Islam, atau menyalahkan sesama negara Arab dalam konteks apa yang sedang berlaku di Middle East ataupun di Palestin secara khusus. Saya bukan mengambil pendekatan sikit nak salah negara Arab, tak. Ini pendekatan lebih kepada emosional, ya. Lebih kepada pendekatan yang dipilih berdasarkan permainan propaganda. Iran tak pernah sekali pun berperang dengan Israel. Tapi bila Iran keluar satu dua kenyataan yang kononnya seakan mengecam Palestin, kita angkat, kita julang. Tapi negara Arab kita maki hamun. Konon tak buat apa-apa. Tak juga. Kalau kita tahu cerita yang sebenarnya, dia tidak begitu. Tapi dia ada permainan propaganda
Ini melibatkan geopolitik di Middle East yang saya fikirkan very complicated. Selepas ni kita akan berhadapan dengan satu keadaan lagi, di mana puak Zionis atau Israel akan mula memainkan naratif supaya umat Islam menyalahkan Mesir kerana tidak membuka pintu sempadan bagi pelarian Gaza. Tunggu hari je dia akan mainkan naratif itu. Dan selepas ini umat Islam akan berubah. Budak-budak muda di TikTok itu akan mula buat konten, video-video yang akan mengecam Mesir kerana tak buka sempadan. Kita nampak begitu. Kita sudah lupa bahawa jika perpindahan itu berlaku, maka ia hanya akan mengulang peristiwa Nakbah, bencana 1948. Hilanglah. Tanah Gaza tu hilang macam tu saja. Ya. Kerana kita buat satu judgement yang begitu mudah tanpa menilai daripada segi aspek fikul jihad itu sendiri. Kita tak boleh hukum semua negara Arab ini sama. Ada negara Arab yang memang tak bersama Palestin pun. Ada negara Arab bahkan yang bersama dengan musuh. Ada. Tapi tidak semua negara Arab begitu, hadirin sekalian. Kita kena faham tentang situasi ini. Antara sebab-sebab yang kita lihat mungkin belum berlaku tindakan ketenteraan di kalangan mereka adalah antaranya adalah faktor menilai faktor kekuatan untuk menghadapi musuh. Nabi nilai benda ni. Sebab itu Nabi dalam peperangan Uhud pada asalnya Nabi tak mau keluar. Nabi memilih untuk bertahan di Madinah, mengutamakan nyawa umat Islam di Madinah. Tetapi ada sebab Nabi mengubah keputusan di peringkat akhir kerana tekanan daripada sahabat yang tak pergi perang Badar. Dulu mereka tak ada kesempatan pergi perang Badar, mereka nak berperang. Nabi mengubah keputusan, Nabi keluar ke pergunungan Uhud. Itu pun Nabi masih mengambil pendekatan defensif, iaitu menubuhkan satu angkatan pemanah seramai 50 orang bertahan di sebuah bukit yang kita panggil sebagai Jabal Rumah pada hari ini di Bukit Uhud. Yang depan maqam syuhada itulah, kat situ. Dan barisan ketenteraan kaum muslimin bakinya berada di bahagian belakang bukit tersebut, tidak mengambil pendekatan untuk menyerang. Bertahan. Ya, baik. Sama juga tuan-tuan, Khandaq, peperangan Ahzab. Ini very clear, pendekatan yang Nabi ambil memang defensif, bertahan dengan membina parit. Memang tak mara ke depan lah. Parit yang dibina itu bukan sahaja menyebabkan musuh tak boleh cross, tetapi Rasulullah dan para sahabat juga tak boleh cross untuk memerangi musuh. Ya. Apa sebab? Ada sebabnya. Sebab Nabi menilai kekuatan. Kaum muslimin pada waktu itu jauh kalau nak dibandingkan dengan kekuatan yang berjaya ditubuhkan oleh Pakatan Ahzab. Tapi akhir Allah beri kemenangan, beri. Allah bantu dengan kemenangan. Tetapi perkara utama adalah tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan korban di kalangan para sahabat, terutamanya wanita dan kanak-kanak yang berada di dalam kota Madinah. Sebab itu bila rumah-rumah kaum muslimin diserbu oleh Bani Quraizah yang khianat, mereka ada perjanjian damai dengan kaum muslimin waktu itu, tetapi rumah mereka diserbu oleh Bani Quraizah yang memang dah ada dalam Madinah. Tamat peperangan Ahzab, Nabi langsung mengutuskan angkatan tentera untuk memerangi daerah Bani Quraizah. Sehingga tuan-tuan maklum kan dalam sirah kan, apa hukuman ke atas Bani Quraizah? Semua kaum lelaki di kalangan mereka dibunuh. Tak ada kabilah Yahudi yang Nabi hukum begitu. Bani Qainuqa pun Nabi tak hukum begitu, Bani Nadir pun tidak, bahkan penduduk Khaybar pun Nabi tak hukum bunuh ke semua kaum lelaki di kalangan mereka. Quraizah kena. Sebab di tengah-tengah kancah peperangan Ahzab, mereka memerangi
wanita dan kanak-kanak yang tinggal dalam kota Madinah. Sedangkan sepatutnya mereka melindungi, walaupun mereka Yahudi, kerana itulah perjanjian mereka untuk tetap terus tinggal dalam kota Madinah. Perang Mu'tah, 3,000 angkatan tentera dihantar oleh Rasulullah berhadapan dengan tidak kurang 200,000 bala tentera Rom, 1 lawan 70. Ada sebab utusan Islam dibunuh waktu itu. 3,000 Nabi hantar. Ya, memang kalau kita tengok daripada segi latar belakang, 3,000 yang dihantar itu bukanlah bermaksud untuk menumbangkan kerajaan Rom atau pergi berperang dengan kapasiti penuh, tidak. Tetapi Nabi nak menunjukkan reaksi, Nabi nak menunjukkan tindak balas. Dan sebahagian besar tentera Rom adalah penduduk-penduduk di wilayah Syam waktu itu. Mu'tah tu dia duduk, location dia di Karak. Karak ni di center Jordan hari ni. Jordan ni taklah besar mana negara dia, tapi yang utara dia tu adalah Amman dan Irbid. Irbid tu perang Yarmuk. Kalau di bahagian selatan dia ada Aqabah, Wadi Musa, tempat Nabi Musa singgah apa semua dulu. Dan di center dia ada satu bandar nama dia Karak. Karak tu tempat berlakunya perang Mu'tah. Kenapa begitu ramai tentera Rom? Penduduk tempatan backup Rom waktu itu, daripada kalangan bangsa Kan'an dan Filistin. Palestin yang ada sekarang, waktu tu dia orang Islam, ya, waktu tu mereka bersama dengan Rom. Daripada peperangan itulah bertitik tolak Nabi menyatakan kita kena bina kekuatan di bumi Syam. Start Nabi hantar, bukan Nabi hantar tentera, Nabi hantar pendakwah dulu. Yes, Nabi hantar para sahabat sampaikan Islam kepada penduduk di wilayah tersebut. Inilah titik tolak orang-orang Syam hari ini dari kalangan bangsa Kan'an dan bangsa Filistin menerima dan memeluk Islam. Akhirnya peperangan selepas itu, terutama di zaman Umar, mereka berpihak kepada kaum muslimin. Ni tengok. Sebab itulah apa natijah akhir perang Mu'tah. Gugur 3 panglima pemegang bendera, dan selepas itu kepimpinan perang diambil alih oleh Khalid ibn Walid. Khalid merancang strategi untuk mengundurkan tentera kaum muslimin dari medan peperangan. Itu strategi yang dibawa ataupun dibuat oleh Khalid ibn Walid. Jadi menang, tak menang lah, jauh lah nak menang tu. Cuma tentera Islam selamat. Cumanya angka korban dikatakan lebih daripada pihak Rom. Cumanya taklah kita nak bangga sangat, sebab kita tahu bahawa Rom pada waktu itu di backup oleh ramai orang awam daripada penduduk asal di bumi Syam itu. Baik. Jadi ini antara perkara yang kita perlu fahami dalam fiqhul jihad. Sebab itu ada doa-doa ketika menentang musuh, ketika takut akan kekuatan musuh, ada doa-doa dia. Sebab itu jihad juga dia boleh berlaku dalam bentuk mempertahan, tidak mesti memerangi. Sebab kalau kita dalam umat Islam, bila kita nampak jihad, kita kata, sebab itu kadang-kadang saya baca juga, kata tengok reaksi orang kita tuan-tuan, semangat di tengah semangat, tapi kuliah ni dia tak berapa nak pergi. Semangat tu ya, tapi dia hukum. Dia kata orang-orang tebing barat, dia kata tak macam orang Gaza, dia mula buat hukum. Walhal dia duduk kat sini tak buat apa, main TikTok je kan. Tapi dia mula hukum orang tebing barat, orang tebing barat ni tak macam orang Gaza. Orang Gaza melawan, ada jihad, dia kata. Orang tebing barat tak, mana tahu. Mana boleh kita buat judgement macam tu. Pendekatan berbeza-beza. Di tebing barat ada Baitul Maqdis. Tuan-tuan pernah fikir tak, Baitul Maqdis sampai sekarang tak jatuh ke tangan Israel? Sampai sekarang. Walaupun kita tengoklah polis dia ada kat situ, betul, dia menjalankan rules dia kat situ, macam tuan-tuan pergi nampak polis-polis dia apa semua. Tapi officially dia tidak menguasai seluruh Masjid Al-Aqsa. Sebab itu kalau kita tengok Masjid Al-Aqsa sampai sekarang
masih ditunaikan solat 5 waktu. Jumaat baru ni hidup solat Jumaat macam biasa. Sebab apa? Sebab ada jihad penduduk di sana. Mereka ini kumpulan yang dipanggil Al-Murabitun, hero yang tidak didendang kepada masyarakat awam. Mereka jihad, ya. Angkat senjata, tidak. Lalu bagaimana mereka berjihad tidak mengangkat senjata? Mereka mengambil pendekatan jihad melalui kaedah mempertahan. Bagaimana mereka mempertahan? Mereka akan sentiasa ada di masjid dan di sekitar Masjid Al-Aqsa. Ini kelompok yang dipanggil Murabitun. Asnaf-asnaf, mereka dibiayai oleh Kementerian Wakaf Jordan, Kementerian Agama Jordan. Dalam Kementerian Wakaf di negara Arab, Kementerian Wakaf ni Kementerian Agama lah. Ya. Kita kalau faham wakaf ni je kan. Di Kementerian Agama Jordan dia ada satu jabatan Masjid Al-Aqsa. Mereka dibiayai sebagai asnaf jihad fi sabilillah, al-murabitun, orang yang berjihad dengan cara mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Mereka ada, sentiasa ada. Ya. Begitu. Jadi kenapa mereka mengambil pendekatan jihad mempertahan, tidak memerangi? Kerana banyak faktor-faktor lain. Antaranya faktor kekuatan, persenjataan, ketenteraan dan sebagainya. Jadi mereka mengambil jalan mempertahan bagi mengelakkan kematian berlaku dengan begitu mendadak. Sebab kalau berlaku pertempuran ataupun mereka memerangi, natijahnya kita sudah dapat lihat, ya, apa natijah dia. Dengan kelengkapan persenjataan yang boleh dikatakan bukannya kurang, langsung tak ada. Tetapi ada jihad dalam bentuk mempertahankan. Jadi hadirin mati Allah sekalian, ini antara faktor yang antara perkara-perkara yang perlu kita tahu dalam fiqhul jihad. Kerana apa? Fiqhul jihad ni satu subjek yang tidak boleh saya katakan tidak diajarkan di mana-mana pengajian kuliah maghrib ataupun subuh. Jarang kita dengar fiqhul jihad. Dan kalau ada pun mungkin kita belum tentu bagaimana syarahannya, sebab fiqhul jihad dia tidak boleh disyarah dengan garapan semangat semata-mata. Dia perlu melihat kepada banyak sudut, banyak skop, banyak aspek. Kerana apa? Hadirin sekalian, ya, Nabi SAW meninggalkan banyak garis panduan berkenaan dengan jihad. Kerana sepanjang hidup Nabi 10 tahun di Madinah itu tak kurang daripada 60 peperangan yang berlaku sebenarnya. Sama ada peperangan yang besar, battle yang besar seperti mana Badar, Uhud, Ahzab yang kita dengar, tapi di sana ada puluhan lagi peperangan-peperangan yang kita jarang bicarakan. Termasuklah asbab Nabi melakukan qunut nazilah. Qunut nazilah ni sunnah Nabi buat, kan? Yang menjadi khilaf qunut subuh tu kan. Kan qunut subuh ni kan mazhab Syafi'i je buat, mazhab lain tak buat. Sebab apa? Dia ada satu clash dengan qunut nazilah. Sebab akhir hayat Nabi itu Nabi ada buat satu qunut, ya. Nabi buat dalam solat subuh, Nabi buat, ya. Dia qunut ni sebenarnya nazilah yang Nabi buat tu. Cuma qunut nazilah dia ada perbahasan berapa lama tempoh Nabi buat. Kalau perang itu berlanjutan lama macam mana? Saya tak pasti yang Majlis Agama Islam Pahang tu sahih ke surat tu yang menghentikan qunut nazilah tu. Ada viral keluar satu surat. Ada tuan-tuan boleh verify lah benda tu. Saya rasa sahih benda tu. Mana menghentikan seketika bacaan qunut nazilah. Orang pun kecam, kan? Mulalah kena. Ejen apa, Dajjal lah. Dajjal juga, dia kok mana pun first Dajjal dulu, kan? Macam-macam orang kata, kan? Ilmu masalah dia. Memang kalau kita tak boleh kata. Sebab apa? Sebab ada zaman Rasulullah, Nabi buat sebulan. Selepas sebulan, adakah perang tu tamat sebulan? Tak. Provokasi itu terus berlaku, tapi Nabi buat sebulan. Ada sebab Nabi buat begitu. Dan selepas daripada tu Nabi tak buat lah. Tapi peperangan itu masih berlaku. Doa-doa untuk kaum muslimin itu masih still ada, masih lagi dibacakan. Cuma bukan dalam bentuk qunut nazilah pada waktu itu. Ini saya bagi gambaran lah. Tuan-tuan dan puan-puan lepas ni jumpa viral ke apa surat
satu majlis agama menyatakan untuk menghentikan sementara bacaan kunut nazilah kerana mengambil pendekatan Nabi melaksanakan hanya dalam tempoh sebulan. Macam tu. Tapi tak ada, kalau tak ada pun bukan makna tak boleh berdoa. Berdoa tu still boleh, masih boleh berdoa lagi. Baik. Hadirin mati Allah sekalian. Jadi antara doa yang Nabi SAW anjurkan dalam riwayat Muslim antaranya, Allahumma ya munzilal kitab sari'al hisab ihzimil ahzab Allahumma ihzimhum wazalzilhum. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang maha cepat dalam menghisap, hancurkanlah golongan-golongan yang bersekutu itu. Ahzab. Doa ni dibaca dalam perang Ahzab. Baik. Memang ada word Ahzab. Sebab Ahzab ni, tuan-tuan perasan tak? Word Ahzab ni kita baca kat mana? Pertamanya yang kita baca sekarang lah dalam kunut nazilah tu memang ada word Ahzab satu. Yang keduanya dalam takbir raya. Kan, dalam takbir raya. Dia mengambil sunnah kerana perang Ahzab itu berlaku akhir Ramadan masuk ke Syawal. Ahzab. Salah satunya tuan-tuan adalah ketika mana ni saya tak pasti sama ada mutawif tuan-tuan ajar ke tidak benda ni. Antara sunnah menyebut perkataan Ahzab ni adalah ketika sampai di puncak Bukit Marwah dan puncak Bukit Safa ketika sa'i. La ilaha illallah. Macam mana sunnah dia ketika mana kita sa'i sampai di puncak bukit. Ini yang dulu Nabi buat. Bila sampai ke puncak bukit, Nabi akan mengangkat kedua tangan menghadap ke kiblat Kaabah. Kemudian Nabi akan berdoa, Allahumma ya munzilal kitab, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Sambung. Takbir raya tu. Kan? Wahazimal ahzab wahdah. Habis. Turun tangan, teruskan sampai di puncak Bukit Marwah, buat perkara yang sama. Saya dulu bawa jemaah masa tu. Sekarang saya tak tahulah kalau pergi umrah, tapi last saya pergi tahun sudah tu crowded sebab orang qada kan, yang masa PKP Covid tak dapat pergi tu. Sumbat saya tak pernah tawaf dengan sa'i. Sa'i tak boleh bergerak, tawaf tak boleh gerak tu biasa. Sa'i tak boleh bergerak. November tahun sudah 2022. Tahun ni tak pergi. Yang last saya pergi November tahun sudah lah, tak boleh gerak. Tapi yang sebelum-sebelum tu okey je, normal je. Sampai puncak bukit tu boleh bawa jemaah ramai-ramai. Ya, saya kata, tuan-tuan angkat tangan menghadap kiblat, angkat tangan. Saya baca, dia orang ikut. Lepas habis baca tu, wah ustaz lain macam ustaz, takbir raya ustaz bagi, dia kata. Oh, saya kata pula dah, saya kata. Kan? Dia kata bacaan ni memang ada. Oh, dia kata, oh ya ada. Oh. Mungkin dia tak dapat penjelasan itu masa khusus umrah dan sebagainya. Jadi itu antara yang Nabi SAW baca. Kenapa tadi sekian? Sebab Ahzab ni merupakan satu turning point lah. Musyrikin hilang semangat nak perang dengan Rasulullah. Sebab selepas Ahzab tu mereka buat provokasi-provokasi je. Hatta semasa Nabi datang next year, tahun ke-6 tu kan Nabi buat umrah. First time Nabi pergi Mekah after hijrah. Nabi ihram lagi, memang nak masuk buat umrah, kan tak dapat masuk. Akhirnya tercetus perang Hudaibiyah. Waktu tu pun ya, Nabi tak ada kelengkapan persenjataan langsung bersama para sahabat. Hanya pedang yang bersarung yang Nabi bawa sebagai melindungi diri dalam musafir. Musyrikin kalau nak attack waktu tu, dia boleh attack. Dan kelompok-kelompok muda di kalangan musyrikin Mekah memang berhajat, memang terlalu semangat untuk memerangi Rasulullah. Cuma dihalang oleh pemimpin veteran yang tak bagi. Maknanya start daripada apa? Perang Ahzab. Sebab mereka melalui perang Ahzab. Apa yang mereka dapat rasakan, keadaan mereka dalam peperangan Ahzab itu menzahirkan rasa dalam hati mereka apa yang baginda Rasulullah bawa ini benar sebenarnya. Sebab itulah Ahzab itu menjadi laungan kepada kita hingga ke hari ini. Ni ada sekalian. Sebab itu kalau kita lihat pun
Tak lama selepas perang Ahzab ni 5 Hijrah. 3 tahun selepas tu berlakulah pembukaan kota Mekah. Macam tu. Baik. Tapi zaman Nabi ni ada tak lagi peperangan selepas tu? Ada. Okey. Saya sambung lagi maksud syarah saya tadi. Mu'tah, kita dah cerita tadi. Selepas pembukaan kota Mekah ada satu perang lagi dengan Rom, dengan musuh yang sama, iaitu Tabuk. Tabuk, perang tu dinamakan Tabuk kerana dia berlaku di Tabuk. Nabi sampai ke Tabuk. Dekat mana Tabuk? Neom City tu Tabuk lah. The Line tu, Neom City projek baru tu, Saudi tu. Neom tu dalam bahasa Hebrew evil. Tak tahulah kenapa dia pilih nama tu, saya pun tak tahulah. Ikut dia kan. Di Neom City tu itu Tabuk. Nabi pergi sana. Apa beza Tabuk ni tuan-tuan? Kat sini kita tengok Tabuk ni Nabi arahkan semua penduduk Madinah, kaum lelaki keluar perang, kecuali nama-nama yang Nabi SAW tinggalkan untuk menjaga pengurusan Madinah, dan terkecuali kanak-kanak dan orang-orang tua. Tu je. Lain semua kena keluar. Kita fikir dia orang semua boleh perang ke? Boleh. Dia sepatutnya negara Islam ni semua kaum lelaki boleh berperang. Negara kita tak macam tu, tuan-tuan. Boleh ke kita? Kan? Takut pasang peluru terbalik, jangan. Tak ni kita. Negara Arab dia buat macam tu. Kalau tuan-tuan tengok macam Mesir, Jordan, semua kaum lelaki dia kalau panggil perang dia boleh perang. Sebab dia ada national service dia. Macam tu. Okey. Kenapa Nabi buat macam tu? Kenapa berbeza keadaannya macam perang Mu'tah lain? Macam Nabi tak lindungi pula Madinah. Bukan Nabi tak lindungi. Keadaan faktor politik sudah berubah. Perang Tabuk berlaku bulan Rejab 9 Hijrah. Selepas pembukaan kota Mekah. Selepas jatuhnya Taif sebagai kaum bandar yang dikuasai oleh kaum muslimin. Ketika berlakunya perang Tabuk, sudah tidak ada kerajaan di semenanjung tanah Arab yang memerangi kerajaan Islam di Madinah. Maka penduduk Madinah tidak lagi mendapat ancaman daripada mana-mana ketenteraan, daripada mana-mana kabilah di semenanjung tanah Arab. Maka nyawa penduduk Madinah sudah terjaga, terpelihara. Sebab itu Nabi boleh bawa keluar semua kaum lelaki, kita hadap ketenteraan Rom pada waktu itu. Jadi pada waktu itu nisbahnya bukan lagi 3,000 lawan 200,000 yang menyebabkan kaum muslimin akan berhadapan 1 lawan 70. Waktu itu bukan. Pada waktu itu jumlahnya ramai. Ada yang menyatakan anggarannya 1 akan berhadapan dengan 5 atau 6 orang pada waktu itu. Ramai adalah Nabi hantar keluar. Tapi cuma sahaja perang Tabuk itu tidak berlaku kerana Maharaja Rom Heraklius tidak mahu berperang dengan seorang tentera, dengan satu tentera yang dipimpin oleh seorang utusan Allah, kerana dia meyakini Rasulullah memang merupakan utusan Allah, hanya sahaja dia tidak menerimanya untuk memilih keimanan. Itu saja. Baik. Tapi ada perkara menarik yang berlaku di sana. Nabi SAW sebut kepada Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, wahai Muaz, sekiranya umurmu panjang, kamu akan melihat kawasan ini dibangunkan suatu hari nanti. Betul. Kita hidup di zaman Tabuk dibangunkan sebagai satu bandar moden, kan? The Line apa semua tu 100% generate by AI. Taulah bila nak siap. Tapi projek dah mulalah. Macam tu. Okey, hadirin sekalian. Baik. Dan kita baca sikit tadi. Sabda baginda ihzimil ahzab, yakni sekutu-sekutu orang kafir. Sabda baginda ihzimhum wazalzilhum, yang bermaksud pecahkanlah mereka, kekuatan mereka, dan goncangkanlah mereka dengan bencana. Zalzil ni, zilzal, zalazil, ini maksudnya gempa. Ya, pakar bahasa menyatakan al-zilzal dan az-zalzalah adalah bencana yang akan mengguncang manusia. Kita belum lagi berhadapan dengan bencana zilzal yang dahsyat ni, belum.
Sebab dalam fasa tanda besar hari kiamat, dunia akan mengalami suatu zilzal, satu goncangan yang besar. Okey. Ini dalam bab, kalau saya nak syarah panjanglah. Tapi goncangan ini akan menyebabkan hancurnya kota Madinah. Madinah hancur. Ya. Dan dia berlaku juga dalam skala yang lebih besar apabila Nabi mengisyaratkan akan berlakunya 3 penenggelaman. Penenggelaman pertama di bahagian timur bumi, penenggelaman kedua di bahagian barat, dan penenggelaman di Jaziratul Arab, Nabi sebut, di semenanjung tanah Arab. Dan itu merujuk kepada Madinah yang akan hancur disebabkan oleh zilzal ataupun zalazil, yakni gempa yang dahsyat. Ya? Baik. Kemudian doa seterusnya yang terakhir dalam bab doa dalam menghadapi ketakutan dan kekuatan musuh ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ikfinihim, cukupkanlah diriku, yakni dengan pertolonganmu daripada mereka, yakni dari kejahatan mereka, bima syi'ta, sesuai dengan cara yang engkau kehendaki. Baik. Ini nak menunjukkan bahawa ya, kaum muslimin ni apabila berperang, termasuklah peperangan yang akan membebaskan bumi Syam dan Baitul Maqdis nanti. Baitul Maqdis dia tak perlu dibebaskan sebab dia tak jatuh pun ke tangan kufar. Sebab itu dalam hadis akhir zaman Nabi sebut yang berlaku bukan pembebasan tetapi umran, kemakmuran. Mana Islam akan berjaya mendapatkan kembali kemakmuran atas kota itu. Dan dalam sepanjang zaman Islam berperang ni tuan-tuan, kita jaranglah duduk pada satu kedudukan tentera yang majoriti. Jarang. Zaman sahabat tu lagi hampir tak pernah. Sahabat menganggap bahawa perang Hunain paling ramai 12,000 Nabi turunkan. Ya. Wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a. Dalam surah At-Taubah Allah bagi tahu, dalam perang Hunain kamu rasa takjub dengan jumlah tentera kamu yang ramai, kata Nabi, kata Allah kepada para sahabat. Falam tughni 'ankum syai'a. Allah nak bagi tahu jumlah yang ramai itu tak pernah membawa kepada apa-apa pun sebenarnya. Ya, sebab itu first round hampir kalah. First round sebelum berlaku second round tu menanglah perang Hunain tu, kita menang, Islam menang. Tapi first round hampir kalah kerana kaum muslimin waktu tu takjub dengan jumlah. Tapi sebenarnya penduduk Taif pun bawa keluar ramai. Dia bawa double. Sebab pemerintah di Taif waktu itu mengarahkan semua penduduk Taif jadi tentera, termasuk wanita, termasuk kanak-kanak, dan bawa semua harta-harta yang mereka ada. Kalau mereka ada farm kambing 50 ekor, 50 ekor wajib diheret ke medan perang. Pelik kan? Pergi perang bawa harta yang macam tu. Kan? Macam mana? Maknanya pemerintah mengarahkan pergi medan perang. Ada 3 biji kereta kat rumah, 3-3 kena bawa. Apa sebab? Arahan itu dikeluarkan supaya mereka tidak mudah lari meninggalkan medan perang, kerana kalau mereka nak lari, mereka ingat bahawa harta mereka ada di medan perang itu. Tapi tuan-tuan pun maklumlah kan, kekuatan yang diikat dengan harta itu setara mana sahaja kekuatannya. Akhirnya mereka lari juga, dan benefitnya berbalik kepada kaum muslimin. Okey? Baik. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, namanya adalah Suhaib bin Sinan, gelarannya Abu Yahya Ar-Rumi, orang berbangsa Rom yang duduk di Mekah berniaga dan menjadi salah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Doa ini terdapat dalam kisah seorang anak dan seorang rahib pendeta yang sangat popular. Sabda baginda, ikfinihim, yakni yang bermaksud jagalah aku dan lindungilah aku dari kejahatan mereka. Sabda baginda dalam doa tersebut, bima syi'ta, yang bermaksud dengan apa yang engkau kehendaki, iaitu dengan pelbagai sebab yang kami yakini
engkau akan menjadikan sebab itu sebagai kemenangan, penjagaan dan perlindungan bagi kami semua. Jadi hadirin mati Allah sekalian, untuk sebagai penutup kepada pertemuan kita pada pagi ini, insya-Allah kita yakinlah dengan sebuah kemenangan yang telah tertulis, namun hanya sahaja belum Allah zahirkan tanda-tanda itu. Yang pentingnya teruskan berdoa, kerana doa itu ibadah. Ada orang tanya kepada saya dalam satu kuliah, tak ingat dekat mana, "Ustaz, kenapalah kita ni tak menang-menang, tak ada yang makbul ke doa kita?" Dia tanya. Dalam kuliah tu dia tanya. Dia tanya tu sebenarnya dia tanya, "Ustaz," dia tanya, "bila menang?" Dia tanya. Dia tanya saya, "Bila menang?" Baik, saya kata, pelik soalan ni. Kan macam kita pula yang berperang. Dia tanya, "Bila menang?" Oh, saya kata tak boleh jawab je. Lepas tu dia sambung soalan tu. Dan Ustaz, kita ni doa banyak takkan tak ada yang tuan-tuan, dekat bumi Syam tu sendiri, di sana ada golongan yang dipanggil Al-Abdal. Abdal bukan Afdal, Abdal, ba. Abdal ni golongan orang-orang soleh yang doa mereka paling dekat dengan Allah Ta'ala. Kelompok ni Allah himpunkan di mana? Di bumi Syam. Tak ada kat tempat lain. Mekah, Madinah, no, di bumi Syam. Al-Abdal dipanggil Abdal kerana maksud Abdal tu badal, makna ganti. Mati mereka Allah ganti dengan orang lain. Doa mereka sangat dekat pada Allah. Mereka wujud sejak daripada awal Islam. Palestin 70 tahun kena bantai, tuan-tuan. Syria 12 tahun krisis. Adakah doa mereka tak makbul? Bukan. Mereka sentiasa dalam doa kepada Allah. Cuma urusan kemenangan ini adalah mutlak merupakan urusan Allah Ta'ala. Sampai masanya kita yakini ia akan berlaku dengan cara yang Allah Ta'ala kehendaki. Itulah kaedah dia, ya? Itulah perkara yang perlu kita imani. Wallahu Ta'ala a'lam. Hadirin mati Allah sekalian, InsyaAllah saya rasa cukuplah untuk pagi ini, ya. Dan harapannya insyaAllah semoga memberikan manfaat dan pertambahan ilmu untuk kita semua. Jadi saya pun tak mau panjang dah kuliah ini, cukuplah. InsyaAllah kita sampai di sini. Kaabah pun tuan-tuan dah letak kat belakang. Ada tawaf ke apa? Haji ke umrah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah, ya, semoga Allah berkati pertemuan ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.